oleh pengusaha-pengusaha dalam menceburi di sektor pertanian adalah bukan setakat pertanian sahaja, tetapi ada juga kekangan dari segi makanan, dari segi pelaburan. Di pihak KUSKOP ataupun Kementerian Pembangunan Keusahawan, kita memberi pembiayaan, latihan dan juga memantau kejayaan mereka. Tetapi untuk meningkatkan lagi ramai dalam sektor agromakanan, itu adalah usaha yang sedang diambil oleh pihak Kementerian Pertanian dan Kosara Hidup. Di pihak Kementerian KUSKOP, kita menumpu kepada memberi pembiayaan dan juga latihan dari segi pengusahawanan sebagai untuk mencari pasaran dan untuk memberi latihan dari segi meningkatkan lagi cara untuk memasarkan hasil produk agromakanan. Dan walau bagaimanapun, apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Senator adalah satu cadangan yang baik dan akan diteliti melalui program-program yang dirangka untuk masa-masa yang di hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Dato' Arman Azhar bin Abu Hanifah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua atas pelantikan sebagai Speaker Dewan Negara. Tak lupa juga kepada Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan atas pelantikan sebagai Timbalan Speaker Dewan Negara. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin ucapkan sebagai anak Sarawak, ucapkan terima kasih atas pelantikan sebagai Yang Di-Pertua Dewan Negara dan juga kepada Timbalan Dewan Negara dan Senator yang baru. Terima kasih Senator Dato' Azman. Pengurusan pelarian dan pemohonan suaka di Malaysia adalah di bawah arahan MKN 23. Dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui arahan MKN ini, Jawatankuasa Pengurusan Pelarian dan Pemohonan Suaka yang telah bermesyuarat pada 11 April 2023 dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Menteri yang telah menetapkan untuk Malaysia mempunyai mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka sendiri tanpa bergantung kepada entiti asing. Kerajaan telah memberikan penekanan terhadap perancangan dan usaha untuk mengukuhkan peranan kerajaan di dalam pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui 4 kluster Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama, mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui penubuhan jawatankuasa dan pasukan petugas khas. Yang kedua, penentuan status pelarian. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang kepada pelarian dan pemohonan suaka. Keempat, sistem sokongan sosial, iaitu hanya kepada pelarian yang berdaftar dengan kerajaan, iaitu penyelarasan pemantauan bantuan dan sokongan sosial sepanjang tempoh keberadaan sementara, pelarian dan pemohonan suaka di dalam negara terhak kepada hanya pelarian yang berdaftar dengan kerajaan dan berdaftar dengan kerajaan sebagai persediaan untuk ditetapkan di negara yang ketiga. Perincian mengenai pelaksanaan penambahbaikan dan penglibatan entiti kerajaan, UNSCR dan NGOs di dalam negara dan luar negara perlu diselaras dan diperkemaskan. Dalam isu membabitkan pengurusan pelarian dan pemohonan suaka ini, Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri akan bertindak sebagai agensi penyelaras dan pelaksanaan proses penambahbaikan ini bersama kementerian dan agensi yang berkaitan. Kerajaan tidak juga akan mempertingkatkan bersama antara agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan dan untuk menghalang lebih banyak kemasukan parti dia
serta imigran yang membawa dari sebagai pelarian ke dalam negeri. Kerajaan Yang Berhormat tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana warga negara atau bukan warga negara yang didapati bersekongkol dengan ejen-ejen perdagangan manusia menyelundup masuk pelarian dan permohonan suaka ke negara kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan, Yang Berhormat. Jumlah etnik Rohingya dalam negara kita ni sama ada sedar tak sedar dah mencapai 200,000. Tetapi sehingga hari ini kita lihat penyelesaian tentang masalah Rohingya ini tidak selesai. Hari ini rakyat tertekan dengan masalah Rohingya. Kita minta pihak kerajaan dan agensi kerajaan mengambil pemantauan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat. Kerana hari ini masalah ekonomi juga telah menjadi sebahagian pada masalah apabila masyarakat Rohingya ini bebas berniaga di kawasan-kawasan pendapatan awam. Jadi soalan saya kepada kerajaan, apakah langkah untuk menghalang pelarian Rohingya ini untuk menceburi bidang ekonomi dalam negara kita? Terima kasih Yang Berhormat. Angka yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tak sampai 200,000. Etnik Rohingya 106,000 angkanya. Itulah kita syolkan dengan arahan MKN 23 ni untuk memperketatkan lagi supaya negara kita bukan negara yang bersekongkol dengan dengan pelarian, tetapi negara kita adalah bukan juga negara yang ditempatkan dalam alih-alih UNSCR ni, Yang Berhormat. Jadi kalau arahan MKN 23 ini dapat dilaksanakan secepat mungkin ini akan mengambil baik dan titik beratkan supaya lambakan kebanyakan pelarian dari negara lain tidak akan timbul jadi masalah kepada rakyat Malaysia. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan, Tan Sri. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih. Alhamdulillah, tahun 2017, Yayasan Amal dan juga beberapa NGO gabungan di Malaysia bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia ketika itu untuk mengadakan ICR, International Conference on Rohingya. Tuan-tuan, Yang Berhormat yang saya hormati, Rohingya, pelarian penduduknya 3 juta lebih. Yang keluar, dihalau keluar sekarang ini 1.5 juta lebih, Tan Sri. Antara menurut UNHCR adalah manusia yang tidak diberi pengiktirafan kerakyatan dan mereka dihalau ke merata pelosok, tetapi mereka tak boleh diambil sebagai pelarian kerana tak ada IC. Isunya sekarang lebih 100,000 yang berada di Malaysia, 1.5 juta yang berada di luar Myanmar. Di Bangladesh sendiri mereka sekarang ini diletak di satu pulau yang boleh tenggelam bila-bila masa saja ombak besar datang. Artinya suatu penyelesaian yang lebih serius, terutama sekali kita Malaysia anggota kepada ASEAN. Kita ni ASEAN yang golongan anggota ASEAN yang sangat terkemuka dan Myanmar adalah anggota ASEAN. Pokok persoalan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah mungkin Malaysia sendiri harus mengambil suatu langkah bukan sekadar menyelesaikan isu Rohingya masuk, tapi menyelesaikan isu ratusan ribu dan jutaan orang Islam Rohingya yang sekarang berselerak tetapi tidak ada penyelesaian kerana mereka sebenarnya tidak dianggap sebagai pelarian kerana tidak ada IC. Ini saya sahkan melalui UNHCR sendiri masa sesi ICR, International Conference on Rohingya tahun 2017. Kerjasama yayasan dan NGO Malaysia dengan Kerajaan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang sangat prihatin. Yang Berhormat, seperti mana yang saya kata tadi, Malaysia adalah bukan ahli kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian juga 1967. Saya tahu Yang Berhormat. Itulah Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi mengenai pelarian ini telah mengambil langkah supaya arahan 23 ini dapat kita dimeterai dan juga kita syurkan supaya arahan itu nanti akan menjadi satu titik cara kita untuk menangani masalah-masalah tersebut. Yang Berhormat, Malaysia menyeru juga supaya
149 negara ahli kepada Konvensyen 1951 dan 147 negara ahli Protokol 1967 dapat melaksanakan dan hak tanggungjawab, Yang Berhormat. Jadi kita bersama-sama lah, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat tahu di manakah pelarian itu, berikan kepada laporan kepada Jabatan Perdana Menteri supaya MKN dan juga angkatan agensi bersama PDRM, imigresen dan sebagainya dapat mengatasi hak ini. Malaysia ini, Yang Berhormat, negara yang peri kemanusiaan. Takkanlah kita biarkan mereka, tetapi kita mesti bekerjasama dengan UNHCR ni supaya titik beratkan keselamatan dan jaga kelambakan pelarian dari luar negara. Terima kasih, Yang Berhormat. InsyaAllah. Yang Berhormat, terima kasih. Apa yang disoal tadi ialah apakah tindakan Malaysia bukan saja di peringkat negara tetapi juga regional dan international. Itu yang ditanya. Kita patut mencari satu inisiatif untuk menyelesaikan masalah Rohingya ini. Jadi, Yang Berhormat, sekarang saya ingin menyebutkan Terima kasih banyak-banyak Tan Sri Yang Di-Pertua. Igai. Terima kasih Tan Sri. Saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri Yang Di-Pertua telah dilantik sebagai Yang Di-Pertua Dewan Negara Yang Mulia ini. Dan juga saya beri ucapan tahniah juga kepada Senator Datuk Nur Zazlan yang telah dipilih sebagai Timbalan Yang Di-Pertua. Soalan saya, Tan Sri, ialah nombor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Luar Negeri juga ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan syahbasan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua di atas pelantikan sebagai Yang Di-Pertua Dewan Negara yang baru dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan Tan Sri Muhammad di atas pelantikan sebagai Timbalan Yang Di-Pertua Dewan Negara yang baru. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai di atas pekerjaan yang dikemukakan pada tengah hari ini. Tan Sri Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia sentiasa komited dalam menyokong usaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak menjadi negara anggota PBB secara rasmi pada 17 September 1957. Dalam soal keamanan dan keselamatan, Malaysia pertama kali menyertai misi pengaman PBB pada Oktober 1960 dengan menghantar seramai 3,500 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ketika itu untuk menyertai operasi PBB di Kongo, di United Nations Operation in the Congo selama 3 tahun. Sehingga kini Malaysia telah menyertai 38 misi PBB di seluruh dunia dengan penglibatan sejumlah lebih kurang 40,000 pegawai dan anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Kini Malaysia merupakan antara negara terbesar dalam menyumbang bilangan anggota kepada misi pengaman PBB. Setakat 31 Mac 2023, Malaysia berada di tangga ke-25 daripada 123 negara dari segi penyertaan ke misi pengaman PBB dengan kekuatan seramai 859 anggota, termasuk 98 wanita yang terlibat dalam 5 misi pengaman PBB di Lubnan, Sahara Barat, wilayah Abyei, Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Tan Sri Di-Pertua, penglibatan Malaysia dalam pasukan pengaman mencerminkan komitmen negara dalam sistem pelbagai hala serta mempamerkan keprihatinan Malaysia untuk memastikan keamanan dan keselamatan di peringkat global. Selain itu, Malaysia juga telah memainkan peranan aktif dalam PBB dan telah dipilih sebagai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 1999 hingga tahun 2000 dan tahun 2015 hingga tahun 2016 ketika Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hanifah yang ada dalam Dewan ini menjadi Menteri Luar. Dan saya juga terima kasih berkesempatan
untuk menyertai legasi beliau ketika melobi untuk menjadi ahli tidak tetap PBB pada waktu itu. Walaupun Malaysia bukan lagi ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB, namun demikian Malaysia secara konsisten mengambil bahagian dalam debat dan taklimat terbuka, open debate and open briefing di Majlis Keselamatan PBB untuk berkongsi pandangan dan mengetengahkan pendirian negara mengenai isu-isu yang dipertimbangkan oleh Majlis Keselamatan PBB. Menerusi keanggotaannya dalam PBB, Malaysia akan terus memainkan peranan aktif di persada antarabangsa dengan mengambil bahagian dalam rundingan penggubalan resolusi-resolusi di Perhimpunan Agung PBB untuk memastikan pandangan, pendirian dan kepentingan negara di peringkat antarabangsa sentiasa diketengah dan dipertahankan selaras dengan dasar luar Malaysia. Sekian dan terima kasih. Ya, sila, Tuan Ahmad. Soalan tambahan saya, terima kasih kepada Tuan Menteri tadi kerana memanglah kita tahu Malaysia biarnya kecil tapi macam cili padi. Dan saya nak tanya, di manakah anggota kita sekarang selain dari Kongo, dan juga apakah pangkat atau yang mereka yang dihantar kita ke misi pengaman itu. Dan nombor dua, apakah kedudukan Malaysia dalam pentadbiran urusan Majlis Keselamatan selain dari dahulu kita jadi pengurusi, sekarang apalah kita? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tambahan. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi bahawa seramai 859 anggota yang anggota pengaman yang kita hantar setakat pada hari ini, dan di mana 859 ini Yang Berhormat yang paling ramai ialah yang berada di Lubnan. Seramai 832. Ini adalah pasukan pengaman. Namun demikian ada beberapa negara juga kita hantar sebagai expert ataupun pemerhati di beberapa negara yang lain seperti di Sahara Barat, Republik Demokratik Kongo sendiri, kemudian di Sudan dan kemudian lagi di wilayah Abia. Jadi ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan kita apabila menghantar anggota pengaman ini untuk maklumat Yang Berhormat adalah berdasarkan permintaan daripada UNSC, United Nations Security Council, yang telah membuat kelulusan melalui resolusi mereka dan meminta negara-negara untuk menghantar anggota pengaman, termasuk juga Malaysia. Kita juga menyahut saranan daripada United Nations Security Council untuk menghantar anggota kita di mana-mana negara di mana resolusi itu diputuskan, seperti di Lubnan tadi. Kita, Yang Berhormat, untuk soalan yang kedua, kita terakhir menjadi anggota tidak tetap dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 hingga 2016. Dan untuk makluman, kita juga telah ingin mendapatkan pencalonan kandidatnya kita dengan izin pada tahun 2036. Itu adalah giliran kita melalui Asia Pasifik. Jadi insya-Allah kita juga akan berusaha keras demi mengangkat martabat nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya, setakat rekod yang ada, berapa dah jumlah rakyat Malaysia yang terkorban dalam misi pengaman keamanan di dunia? Lebih kurang. Minta tangguh, tak apa nak tahu ya. Untuk detailnya kita akan buat jawapan bertulis, tapi ada diberitakan tidak lama dahulu seorang terkorban di Lubnan, tetapi itu bukan terkorban akibat peperangan, tetapi akibat kemalangan jalan raya. Tapi insyaAllah kita akan periksa, nanti saya akan bekalkan kepada Yang Berhormat sekiranya ada detail. Terima kasih Yang Berhormat. Adanya Yang Berhormat, sekian saja soalan-soalan lisan pada hari ini.
Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 21-2023, Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Tan Sri Speaker yang baru, dan seperti kata orang, seperti sirih pulang ke ganggangnya. Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua, individu yang telah diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah sering berhadapan dengan kesukaran untuk membina semula kehidupannya. Dalam usaha untuk mengurangkan kes kebankruptan pada tahun 2017, kerajaan telah meminda Akta Insolvensi 1967, Akta 360, dengan menaikkan nilai ambang keberhutangan daripada ringgit Malaysia 30,000 kepada ringgit 50,000 dan seterusnya kepada ringgit 100,000 pada tahun 2020. Setakat bulan Mei 2023, sebanyak 261,445 kes kebankruptan sedang ditadbir oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Tempoh kebankruptan yang lama bukan sahaja membebankan individu bankrupt, malahan merugikan pihak kerajaan kerana bankrupt tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, Kerajaan Madani telah mengambil pendekatan dasar peluang kedua bagi membantu bankrupt untuk keluar daripada kebankruptan. Selaras dengan itu, bermula 1 Mac 2023, kerajaan telah mengambil pendekatan untuk memberikan pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi kepada bankrupt yang berhutang dalam skala kecil, iaitu tidak melebihi ringgit 50,000 dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam hal ini, setakat 30 April 2023, sebanyak 4,228 kes yang melibatkan bankrupt yang berhutang dalam skala kecil telah dilepaskan melalui sijil KPI. Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 yang saya bentangkan di hadapan Dewan Yang Mulia ini adalah bertujuan untuk meminda Akta 360. Cadangan fasal-fasal yang sebagaimana diperincikan dalam rang undang-undang yang telah diberikan kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Timbalan Speaker Dewan yang baru, tahniah Yang Berhormat Senator Timbalan. Pertama, penggunaan teknologi dan sistem penjitelan dalam pentadbiran kebankruptan adalah penting bagi memperkasa pentadbiran kebankruptan. Beberapa pindaan dicadangkan pada hari ini adalah untuk membolehkan komunikasi dalam perkara pentadbiran insolvensi dijalankan secara atas talian melalui sidang video atau apa-apa komunikasi elektronik yang lain. Selain itu, penghantaran notis dan dokumen seperti penyataan hal ehwal bankrupt dan borang bukti hutang boleh dibuat melalui email atau dimuatkan naik dalam sistem atau platform digital berbanding penghantaran melalui pos berdaftar prabayar. Perkara ini adalah untuk menjimatkan masa dan kos semua pihak termasuk Jabatan Insolvensi, pembankrupt, pemihutang serta pemegang taruh. Ia juga merupakan sebahagian inisiatif MDI ke arah penjitelan pentadbiran kebankruptan. Tuan Yang di-Pertua, kedua, bagi mempercepatkan pentadbiran kebankruptan, kewajipan mandatori ke atas Ketua Pengarah Insolvensi untuk mengadakan mesyuarat pertama pemihutang dicadangkan untuk dimaksuhkan. Pindaan ini dibuat bagi mengatasi kelengahan dan pembaziran masa dan kos yang berlaku apabila bankrupt mahu pemihutang tidak hadir pada mesyuarat pemihutang yang pertama. Seterusnya, mesyuarat pemihutang yang diadakan mengikut keperluan dan agenda yang jelas untuk menjimatkan masa dan kos pentadbiran. Tuan Yang di-Pertua, ketiga, selaras dengan hasrat kerajaan untuk memelihara kebajikan bankrupt, kerajaan bercadang untuk menambah 2 lagi kategori bankrupt yang boleh dilepaskan melalui pengeluaran sijil KPI tanpa melalui bantahan pemihutang. 2 kategori tersebut adalah bankrupt yang tidak mampu menguruskan dirinya sendiri akibat penyakit mental yang telah disahkan oleh pakar psikiatri hospital kerajaan dan bankrupt yang telah berusia 70 tahun ke atas pada pendapat dan pertimbangan KPI
berdasarkan statistik MDI, seramai 19,913 orang bankrupt yang berusia 70 tahun ke atas layak dipertimbangkan untuk pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi sekiranya mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Keempat, kerajaan akan menambah baik peruntukan pelepasan secara automatik di bawah Seksyen 33C Akta 360 yang telah diperkenalkan melalui Akta Kebankrapan Pindaan 2017. Antara pindaan penting yang dicadangkan ke atas Seksyen 33C Akta 360 adalah sebagaimana: A. Syarat penyelesaian amaun sumbangan sasaran atas hutang yang diperakukan digantikan dengan syarat pembayaran jumlah yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Insolvensi mengikut kemampuan kewangan bankrupt. B. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa KPI untuk menggantungkan pelepasan automatik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun jika bankrupt tidak mematuhi kewajipan dan obligasinya di bawah Akta 360. C. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa Ketua Pengarah Insolvensi untuk meminta bankrupt memberikan maklumat lanjut mengenai pendapatan dan pendapatan yang dijangka atau harta bankrupt. Selaras dengan dasar peluang kedua ini, Seksyen 33C yang terpinda adalah terpakai secara retrospektif itu ke belakang bagi memberikan peluang pelepasan kepada bankrupt yang telah memfailkan penyataan hal ehwal sebelum tarikh kuasanya akta pindaan dan memenuhi syarat-syarat pelepasan automatik. Kelima, kerajaan bercadang untuk menyemak semula nilai terhadap perkara berkaitan pentadbiran kebankrapan. Kesemua nilai yang sedia ada dalam peruntukan berkenaan akan dipinda kepada nilai yang ditentukan dengan izin prescribed oleh Menteri dalam peruntukan kaedah-kaedah insolvensi. Dengan cara ini, semakan nilai yang terlibat boleh dibuat mengikut keperluan semasa tanpa perlu meminda akta ibu. Ahli-ahli yang berhormat, bagi mendapatkan pendekatan amalan perundangan insolvensi yang terbaik dan bersesuaian, pindaan-pindaan yang dicadangkan ini turut mempertimbangkan kajian dan perbandingan terhadap amalan pentadbiran kebankrapan yang dilaksanakan oleh negara-negara luar seperti United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada dan Hong Kong. Pindaan-pindaan yang dicadangkan ini melalui rang undang-undang ini amatlah penting bagi memastikan sistem pentadbiran yang dijalankan di Malaysia adalah berkesan dan memenuhi cabaran semasa. Selaras dengan dasar Malaysia Madani, pembualan rang undang-undang ini telah mengambil kira aspek kepentingan awam iaitu pembinaan semula ekonomi negara dan jaminan kesejahteraan insan dalam memastikan tiada golongan rakyat yang tercicir dalam pembangunan negara. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mencadangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada sesiapa yang menyokong? Baik. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis adalah suatu akta untuk meminda Akta Insolvensi 1967 dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 16 orang ahli yang hendak berbahas. Maka saya buat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah sebanyak 7 minit seseorang. Jadi saya dengan ini ingin menjemput pembahas nombor 1 iaitu Yang Berhormat Datuk Kesal Badas, anak lelaki Acyutan Nair. Senang dipanggil AK Das. AK Das, ya. Baik. Ya, terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Nah, baru-baru ini saya menonton satu dokumentari di Netflix yang bertajuk How to Get Rich yang menampilkan seseorang penulis yang juga merupakan pakar kewangan yang bernama Ramit Sethi. Ini bukanlah dokumentari tipikal yang memperagakan gaya hidup American Dream. Sebaliknya, ia memaparkan realiti dunia hari ini yang menyaksikan manusia berbelanja mengikut nafsu tanpa ukur baju di badan sendiri. Hakikat tersebut merupakan antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah kebankrapan yang menghantui hidup seseorang pengutang. Akibat hutang
menanggung yang gagal diselesaikan seseorang boleh mengalami tekanan mental yang menjejaskan lagi kelangsungan kehidupannya. Selain menumpukan usaha perundangan yang boleh membantu individu bankrupt di negara ini untuk bernafas kembali, kerajaan juga seharusnya memikirkan tentang solusi atau pendekatan terbaik yang boleh mendorong rakyat untuk mengamalkan budaya berbelanja yang sihat. Berbicara tentang budaya berbelanja secara sihat, sudah tentu antara perihal penting yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan ialah kadar siling pinjaman perbankan. Kementerian Kewangan menerusi dukungan Bank Negara Malaysia sewajarnya meneliti semua piawaian permohonan pinjaman yang ditetapkan oleh bank kepada rakyat. Penelitian terhadap piawaian kelulusan satu-satu pinjaman perbankan adalah penting untuk memastikan kadar pinjaman yang dipohon tidak menjejaskan pendapatan boleh diguna seseorang peminjam. Bank atau mana-mana institusi perbankan tidak seharusnya mementingkan keuntungan semata-mata. Konsep perbankan patut syariah yang diterapkan oleh kebanyakan bank hari ini sewajarnya mendorong pengguna untuk lebih cermat dalam membuat satu-satu keputusan kewangan yang melibatkan pinjaman. Sebagai individu yang peka dengan masalah kebangkitan, saya berpandangan bahawa permohonan bagi mana-mana pinjaman bank yang melebihi RM50,000 perlu dikenakan syarat yang lebih ketat. Bagi saya, antara syarat penting yang wajar dikenakan kepada peminjam ialah tempoh bekerja tetap sekurang-kurangnya 5 tahun. Secara umumnya, individu yang bekerja tetap lebih daripada 5 tahun mempunyai latar belakang kewangan atau financial history dengan izin yang boleh dikira stabil dengan mengambil kira pendapatan bulanan yang bermaruah. Jika seseorang peminjam meminjam melebihi jumlah pendapatan kasarnya dalam setahun, dalam keadaan dia baru bekerja selama 2 tahun, dikuatiri peminjam tersebut tidak berupaya melakukan bayaran semula secara konsisten mengikut tempoh yang ditetapkan. Kenaikan kos sara hidup termasuk kenaikan kadar dasar semalaman OPR yang semakin merisaukan seharusnya dijadikan sebagai antara sandaran penting oleh pihak bank dalam mempertimbangkan satu-satu permohonan pinjaman pada masa hadapan. Kedua-dua senario tersebut boleh melemahkan kuasa pembayar balik pinjaman atau payback power dengan izin dan seterusnya boleh menghimpit peminjam dengan risiko yang diisytiharkan muflis bila mana hutang belum langsai melebihi pendapatan boleh guna yang banyak dibelanjakan untuk tanggungan sara hidup yang lain. Datuk Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua, sejajar dengan pindaan Akta 30, saya meletakkan harapan yang tinggi kepada Kerajaan Malaysia Madani untuk menyegerakan satu plan tindakan khusus yang melindungi rakyat yang terdiri daripada peminjam aktif daripada terus dipengaruhi oleh budaya beli sekarang bayar kemudian. Biarpun individu bankrupt atau muflis dengan tunggakan hutang kurang daripada RM50,000 telah diberikan pelepasan automatik bermula 1 Mac yang lalu. Namun kerajaan tidak seharusnya lepas tangan dalam melaksanakan dasar atau strategi kewangan yang holistik. Pelaksanaan dasar kewangan yang berteraskan kewangan bijak amat penting untuk dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan literasi kewangan rakyat, khususnya graduan yang masih memasuki dalam pekerjaan. Kerajaan seharusnya mewujudkan kesinambungan kepada strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023 yang telah diperkenalkan ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Dasar sebegitu perlu diteruskan menerusi sokongan institusi-institusi perbankan ketempatan yang harus turut berperanan sebagai entiti yang boleh memberi advokasi berkaitan
plan kewangan peribadi rakyat, terutama individu yang memerlukan sokongan kewangan tambahan dalam bentuk pinjaman bank. Berdasarkan perangkaan yang direkodkan bermula tahun 2020 hingga Mei 2022, seramai 17,599 individu yang diisytihar muflis. Daripada jumlah tersebut, seramai 6,367 orang tinggal di Lembah Kelang, dan angka tersebut menggambarkan kepada kita bahawa individu yang bekerja dan menetap di kawasan bandar lebih cenderung untuk berhutang. Berbanding dengan Terengganu dan Perlis, kedua negeri tersebut masing-masing mencatatkan jumlah individu muflis seramai 569 dan 99 orang. Individu yang berumur antara 35 tahun hingga 44 tahun merupakan segmen umur yang mencatatkan jumlah individu muflis yang paling tinggi, iaitu seramai 6,681 orang. Terima kasih YB. 7 minit. Ya, just give me satu page lagi. Satu page lagi. Hari pertama saya bagi peluang. Ya, terima kasih. Berkait dengan perihal saya nyatakan dalam perbahasan ini, saya ingin membangkitkan persoalan-soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Pertama, berapakah jumlah individu muflis belum lepas yang direkodkan antara Jun 2022 hingga Februari 2023? Daripada jumlah itu, saya minta Menteri perincikan jumlah individu muflis mengikut segmen umur dan negeri yang telah diberikan pelepasan automatik menurut pindaan Akta 360 ini. Kedua, apakah kaedah pemudah cara yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Insolvensi bagi melancarkan segala proses yang melibatkan melepaskan automatik yang disebut boleh dilakukan dalam masa yang singkat? Ketiga, apakah jaminan bahawa seseorang individu yang dilepaskan menurut rang undang-undang ini boleh mendapatkan semula hak kelayakan untuk bekerja atau memulakan perniagaan bagi melunaskan tunggakan hutang? Keempat, apakah usaha kesinambungan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan literasi kewangan rakyat sejajar dengan kuatkuasa pindaan Akta 360 ini kelak? Dan kelima, adakah kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia akan memperkemaskan semula syarat kelulusan pinjaman bank, khususnya bagi pinjaman peribadi, kad kredit dan pinjaman kereta yang merupakan antara penyumbang terbesar kepada kebangkrapan anak muda? Datuk Timbalan Datuk Yang Di-Pertua, sekian sahaja perbahasan saya. Terima kasih YB, pandangan yang bernas, cadangan yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Martina Wan Yusof untuk membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan tahniah di atas pelantikan Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Muhammad selaku Timbalan Yang Di-Pertua, dan juga Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar atas pelantikan sebagai Speaker Dewan Negara. Terima kasih juga kepada Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk perbahasan rang undang-undang Akta Insolvensi Pindaan 2023 bertujuan untuk meminda Akta 360. Akta yang dicanangkan ini bertujuan untuk memperuntukkan bagi pentadbiran estate bankrupt yang lebih efektif di Malaysia dan untuk melepaskan bankrupt dalam tempoh masa yang singkat bagi sumbangan yang lebih baik kepada pembangunan ekonomi negara. Datuk Yang Di-Pertua, mengikut statistik dari Jabatan Insolvensi Malaysia, jumlah kes kebangkrapan yang ditadbis hingga April 2023 adalah 264,127 kes. Dari tahun 2019 hingga 2023, seramai 13,073 orang yang berumur 35 hingga 44 tahun telah diisytiharkan bangkrut.
julat umur yang produktif yang sepatutnya mereka bekerja untuk membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Datuk Yang di-Pertua, pindaan ini perlu disokong bagi memastikan pentadbiran bankrupt lebih cekap dan kebajikan bankrupt terjaga. Tahniah kepada kerajaan yang telah melaksanakan libat urus dan mendengar pandangan dari agensi-agensi dan juga pemegang-pemegang taruh berkaitan serta mengadaptasi amalan terbaik pentadbiran bankrupt dari luar negara. Ia adalah usaha yang baik bagi membantu rakyat yang bankrupt mendapatkan pelepasan dengan mudah dan lebih cepat. Dengan pindaan akta ini, kita berharap dapat memudahkan pelepasan bankrupt secara automatik. Orang-orang bankrupt juga adalah aset negara. Dalam usaha yang produktif ini, jika mereka dihukum bankrupt dalam tempoh yang lama, ia amat merugikan negara. Datuk Yang di-Pertua, gagal membayar pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, pinjaman kereta, pinjaman rumah dan kad kredit adalah penyebab utama seseorang menjadi bankrupt. Kelulusan pinjaman ini menunjukkan bankrupt berkemampuan dan seorang yang kompeten untuk memberi komitmen membayar balik pinjaman. Ia juga membuktikan individu ini layak diberi penarafan kredit yang baik dari pihak pemihutang sebelum pinjaman diluluskan. Oleh itu, peluang kedua perlu diberikan kepada bankrupt supaya mereka dapat sama-sama memberi sumbangan kepada negara dalam memulihkan ekonomi. Datuk Tuan Yang di-Pertua, kita bimbang dalam suasana ekonomi negara yang belum pulih sepenuhnya dengan bilangan individu yang terjejas pendapatan masih tinggi pasca pandemik COVID-19. Kos sara hidup yang makin tinggi dan kejatuhan ringgit memberi kesan kepada kemampuan keuangan rakyat dan boleh mendedahkan rakyat kita kepada risiko kebangkrapan. Para peniaga kecil contohnya, ramai yang menangguhkan pembayaran pinjaman ditambah dengan kenaikan OPR sebanyak 5 kali, maka kuasa beli mereka menjadi semakin berkurangan sehingga terpaksa mengubah corak perbelanjaan sekaligus berpotensi menjejaskan aliran keuntungan kepada para peniaga kecil, mikro dan sederhana PMKS. Oleh itu, agensi kaunseling dan pengurusan kredit perlu berperanan dalam memberikan pendidikan keuangan kepada rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi kepada anak-anak muda. Justru itu saya ingin bertanya, apakah program yang telah dilaksanakan untuk mempromosikan AKPK itu sendiri supaya lebih ramai tampil untuk mendapatkan khidmat nasihat dan pendidikan dalam mengawal keadaan keuangan dan pengurusan hutang. Khidmat kaunseling dan pendidikan keuangan AKPK perlu disebar luas kepada pengetahuan umum di semua peringkat umur, tak kira jantina, anak muda, wanita, usahawan dan sebagainya. Dan saya ada soalan, sejauh manakah peranan agensi kaunseling dan pengurusan kredit ini dapat membantu para peminjam menerusi perkhidmatan penstrukturan hutang, pendidikan dan khidmat nasihat keuangan dan serta kesediaan bank-bank atau pemihutang berunding semula terma-terma pinjaman dengan peminjam. Datuk Yang di-Pertua, kita juga menghadapi masalah anak-anak muda yang berusia kurang daripada 35 tahun yang diisytiharkan bankrupt. Pun begitu, kita melihat trend penurunan jumlah belia yang muflis. Pada tahun 2020, seramai 1,741 belia telah mengalami muflis. Jumlah ini telah menurun kepada 1,060 pada tahun 2021 dan 425 orang sehingga Jun 2022. Harapan kita supaya jumlah ini terus menurun dan dengan usaha memberi kesedaran pengurusan keuangan kepada orang-orang muda ini. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia, antara faktor-faktor utama yang menyebabkan ramai golongan muda diisytiharkan muflis adalah berpunca dari hutang kad kredit,
pinjaman peribadi dan tahap pengurusan keuangan yang lemah sehingga menyebabkan kecenderungan untuk berbelanja sebelum gaji. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan pusat literasi keuangan bersepadu dalam usaha meningkatkan literasi keuangan, terutama dalam kalangan belia bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang keperluan pembayaran balik dalam proses sebelum membuat sebarang pinjaman? Tuan Yang di-Pertua, seperti yang kita semua sedia maklum, orang bankrupt terpaksa menghadapi hidup dalam sekatan. Antaranya, pekerjaan adalah terhad. Ada sektor profesional tidak membenarkan orang muflis bekerja, tidak boleh memiliki perniagaan dan juga tidak boleh menjadi seorang pengarah syarikat. Jadi soalan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk mengkaji dan mempertimbangkan semula supaya bankrupt boleh bekerja di sektor profesional seperti peguam, doktor dan akaunten yang tidak dibenarkan bekerja oleh badan profesional. Golongan profesional adalah aset yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara. Nama lagi, Baby? Dah pukul 1. 1 minit lagi. Baik, Baby. Saya juga ingin bertanya, apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan orang bankrupt sama ada dalam bentuk bimbingan keuangan atau bantuan mendapatkan pekerjaan atau dalam membina semula perniagaan baru mereka setelah mereka dibebaskan daripada bankrupt? Masalah keuangan bukan masalah individu. Ia boleh mempengaruhi dan memberi kesan negatif fizikal dan mental. Bukan sahaja kepada individu, malah kepada ahli keluarga, komuniti dan juga negara. Oleh itu, kerajaan perlu ada dasar dan polisi bagi menguruskan para peminjam untuk mengelak dari tindakan mahkamah mengisytiharkan muflis. Kerjasama antara bank atau pemiutang dengan AKPK dalam membantu peminjam mendapatkan khidmat nasihat terbaik dalam pengurusan keuangan dan hutang sebelum bank membuat tindakan permohonan muflis. Sekian dari saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, YB. Ucapan yang saya rasa memang menyentuh hati orang-orang muda yang mempunyai masalah dengan kebankrapan ini. Jadi, Yang Berhormat, masa dah pukul 1, saya tangguhkan Dewan ini supaya kita masuk semula untuk meneruskan perbahasan pada jam 2.30 petang. Terima kasih. Ya, maka dengan itu sidang Dewan ditangguhkan seketika sebelum bersambung dalam satu waktu tempoh yang ditangguhkan dan juga yang ditetapkan. Datuk Dr. Hajah Martina Yusof seketika tadi sebelum mengakhiri sidang Dewan bertanyakan soalan berkenaan tentang isu kebangkrafan dan juga muflis, dan juga ini diterjemahkan dengan peranan AKPK, dan juga dalam soalan itu diterjemahkan apakah antara program-program untuk memastikan mereka yang berada dalam kategori bankrupt ataupun muflis boleh dibantu semula dalam aspek perniagaan dan juga pekerjaan. Itu sahaja yang boleh kita bawakan bersama dengan anda dalam seketika ini sebelum disambung semula untuk pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dari Dewan Negara. Dan hari ini juga cara cukup penting iaitu mengangkat sumpah bagi Yang di-Pertua Dewan Negara dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara serta 3 orang ahli Dewan Negara yang mengangkat sumpah selaku Yang Berhormat Senator. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini untuk langsung dari Parlimen. InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa dalam perkongsian bukan saja di siaran secara konvensional tetapi juga di media sosial. Dengan itu, terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.